Kalau tekanan darah mula naik, apa yang biasa orang kita cari? Ada yang minum jus halia, ada yang ambil bawang putih, ada yang minum minyak ikan kod, dan ada yang amalkan minyak zaitun. Tapi, apa sebenarnya yang kita harapkan daripada bahan-bahan ini? Contohnya jus halia, biasanya ia menggunakan ekstrak halia bentung dan ia digabungkan dengan bahan semula jadi lain seperti madu, lemon, bawang putih tunggal dan cuka apple dan juga kunyit. Menariknya, halia memang punya kajian manusia yang menunjukkan ia berpotensi membantu menurunkan tekanan darah. Ini saya suka, letak jus dalam cawan dan cairkan dengan air suam atau sejuk, boleh minum. Tetapi kita kena faham, kesan dalam kajian tak semestinya sama dengan kesan setiap jus halia yang ada dalam pasaran. Dos, bentuk ekstrak dan formulasi semuanya memainkan peranan. Kedua, bawang putih. Bawang putih memang dah lama digunakan secara semula jadi, secara tradisional untuk kesihatan jantung dan tekanan darah. Saya pernah ambil yang bawang putih tunggal dalam botol campuran madu. Makan kunyah kunyah bawang putih itu. Tapi nak telan susah. Kajian klinikal juga menunjukkan ia mempunyai potensi membantu menurunkan tekanan darah. Tetapi sekali lagi ia bukan bermaksud kita boleh berhenti makan ubat darah tinggi dan tukar kepada bawang putih. Yang ketiga, minyak ikan kod. Minyak ikan kod ataupun fish oil ni ada yang bentuk cair, tapi kadang ada yang rasa ni. Saya lebih suka yang bentuk gel. Bahan utama yang menarik di sini ialah omega 3 seperti EPA dan DHA. Kajian menunjukkan omega 3 boleh memberi kesan kecil terhadap tekanan darah dan kesannya mungkin lebih ketara pada individu yang memang mempunyai tekanan darah tinggi. Tetapi dos omega 3 sangat penting, bukan sekadar ambil minyak ikan. Keempat, minyak zaitun, olive oil. Memang terkenal dalam pemakanan Mediterranean dan dikaitkan dengan kesihatan kardiovaskular. Saya pernah juga ambil gel olive oil ni, nampak memang ada kesan juga pada tahap kolesterol. Bukti kajian untuk kesan terus terhadap tekanan darah sememangnya tak begitu konsisten lah. Jadi daripada semua contoh-contoh ni, kita boleh nampak satu perkara. Banyak bahan semula jadi mempunyai bahan aktif tertentu yang berpotensi menyokong kesihatan. Tetapi setiap bahan mempunyai fungsi, dos dan bukti kajian yang berbeza. Sebab itu, formulasi menjadi penting. Yang keenam, Nutrika. Yang menarik, Nutrika ni bukan bergantung pada satu bahan je. Dia diformulasi dengan 18 bahan aktif daripada pelbagai sumber. Contohnya, L-arabinose, moringa, perikata, biji anggur, anggur hitam, astaxanthin, vitamin C dan beberapa bahan lain. Jadi, kita bukan melihat kepada satu bahan saja. Kita melihat kepada gabungan nutrisi yang menyokong kesihatan metabolik, antioksidan, jantung dan kesejahteraan keseluruhan. Jadi kalau anda tanya saya, mana satu yang paling bagus? Saya tak akan jawab halia, saya tak akan jawab bawang putih,